Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat tuan-puan sekalian. Hari ini Alhamdulillah diberi peluang oleh PPD untuk bersama-sama tuan-puan dalam slot bicara ilmu. Saya Anida binti Cik Ismail, SRC Plus Bahasa, akan berkongsi dengan tuan-puan tentang pedagogi terbeza. Slot pedagogi terbeza ni adalah merupakan isi daripada kursus yang telah saya jalani beberapa hari lepas. Jadi saya mengambil peluang di sini adalah untuk berkongsi dengan tuan-puan tentang apa yang telah saya perolehi dalam slot talian, kursus secara talian bersama dengan SIC Plus dan juga guru-guru di wilayah Zon Timur. Zon Timur tu bermakna Kelantan, Terengganu, Pahang. Jadi hari ini saya akan berkongsilah tentang tu. Kita pergi apa yang dikongsikan baru ni dalam talian adalah tentang pedagogi terbeza, dan dia khusus kepada pemartaban pendidikan bahasa Melayu. Tetapi sebenarnya pedagogi terbeza ni bukan hanya khusus kepada bahasa Melayu. Sebenarnya dia boleh pergi lebih lagi jauh kepada semua subjek lain. Tapi walau bagaimanapun sebab saya bahasa kan, jadi saya dalam bidang saya lah. Walau bagaimanapun kita tengok isinya dulu. Ini adalah tentang inisiatif pemartaban pendidikan bahasa Melayu yang telah dijalankan dalam PPPM. Jadi saya tak nak sentuh banyak tentang ni. Dan juga sokongan-sokongan yang telah diberikan dalam oleh PADU untuk pemartaban bahasa Melayu ni sendiri. Dan juga tentang mandat-mandat institusi kepada IPG, kepada institusi bahasa di PPD dan sebagainya. Saya skip lah. Saya teruskan kepada pengenalan Okey. Jadi dalam usaha-usaha untuk kita memartabatkan bahasa Melayu tu, beberapa latihan telah diberikan, macam saya telah alami baru ini, latihan kepada SIC Plus dan penyebaran PT kepada 1000 buah sekolah bermula pada tahun 2020. Jadi dia bermula di situ. Maka selepas ini kita akan pergi kepada perluasan melalui bimbingan-bimbingan SIC. Jadi saya di sini mengambil langkah pertama untuk membuat perluasan melalui online. Jadi syukurlah sebab PPD kita memberi satu ruang kepada saya untuk berkongsi dengan tuan-puan. Yang jadi perkongsian ini untuk hari ini adalah melalui slide 1 sahaja untuk pengenalan kepada apa itu pedagogi terbeza. Seterusnya pelaksanaan pedagogi terbeza seluruh negara sehinggalah tahun, kalau tuan-puan lihat di sini, sehinggalah kepada tahun 2025. Jadi dalam kursus yang saya lalui itu, isu yang kami lalui adalah apa itu pedagogi terbeza, mengapa perlunya, siapa yang terlibat, bila perlu dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaan itu perlu dijalankan di sekolah. Jadi kita bermula dengan apa itu pedagogi. Seperti tuan-puan tahu, kita pun tahu bahawa pedagogi ni sebenarnya merupakan seni bagaimana guru itu nak present, nak mengajar murid-murid dia sehinggalah murid-murid dia tu faham dengan apa yang dia pelajari. Jadi bermula daripada cikgu tu masuk kelas sehinggalah akhir kelas, dan apakah impak yang diterima oleh murid itu sendiri. Jadi segala permulaan sehingga akhir itu dipanggilkan seni pedagogi. Jadi di sini digariskan dalam kursus itu, pedagogi ni ada 3. Satu ialah disiplin yang berhubung rapat dengan teori dan amalan pengajaran dan bagaimana ia mempengaruhi pembelajaran murid. Jadi pedagogi itu sendiri, teori-teori dengan amalan selama ni cikgu belajar di maktab ke, di institusi pengajian tinggi ke dan sebagainya, adalah segala ilmu yang cikgu gunakan untuk cikgu mempengaruhi pembelajaran tu hari itu.
Okey, keduanya ialah proses pedagogi. Pedagogi ialah proses penyampaian kandungan dalam konteks strategi pembelajaran yang berhubung dengan proses kognitif. Ia berkaitan dengan kandungan yang nak disampaikan ke dalam kepala murid tu sendiri. Jadi kandungan tu perlu sampai dan perlu diserap oleh murid. Okey, yang ketiganya ialah merujuk kepada penciptaan pelan pengajaran yang berkesan untuk pengajaran bilik darjah dalam bilik darjah itu sendiri ataupun melalui pembelajaran talian. Apa yang dirujukkan di sini ialah bermula daripada kita kenal budak tu, bermula daripada kita menggariskan RPH kita, sehingga kita aplikasikan ke dalam PDP, dan sehingga ke dalam proses pentaksiran. Okey, ini saya pasti cikgu dah alami, sebab kita dah melalui proses melalui online ini lebih cepat daripada yang kita jangka, sebab kita dah mengalami keadaan COVID baru ni kan, dalam PKP tu, maka segala usaha cikgu lalui dengan segala pelantar yang ada, maka cikgu pun dah orang kata well versed tentang ini, dengan classroomnya, dengan Google Classroomnya, dengan WhatsAppnya. Saya pasti cikgu telah lebih faham. Di sini juga perkongsian dalam kursus baru ni, saya pun pasti juga cikgu pun memang dah tahu tentang cone of learning ini. Bahawa dalam pengajaran itu, untuk menyampaikan pembelajaran yang lebih hebat, kita perlu tahu kalau ini setakat kita buat, apa kesan dia, kalau yang ni kita buat, apa kesan dia, dan seterusnya. Jadi di sini diterangkan, di-share di sini ialah sekiranya kita menggunakan secara lecture, mungkin kesan tu hanyalah 5%. Jika kita menggunakan bahan bacaan, mungkin 10%, audio visual 20%, demonstration 30%, perbincangan kumpulan mungkin lebih baik 50%. Bila kita praktis, murid-murid tu melakukan sendiri, pergi kepada 75%. Tetapi yang paling hebat adalah teaching others. Teaching others ni maknanya budak itu dia segala ilmu yang dia ada tu, dia mampu untuk menjadi guru kecil, untuk mengajar kawan-kawan dia. Itu adalah satu perkara yang sangat hebat, tuan-puan. Dalam pendekatan pedagogi kita ni, kita ada 3. Satu, pedagogi berteraskan guru. 2, pedagogi berpusatkan murid. 3, pedagogi berpusatkan pembelajaran. Dalam ketiga-tiga ini, kalau berpusatkan guru saja, tak tahulah ke mana murid kita ni. Kalau berpusatkan murid tu adalah pencapaian yang lebih baik. Tetapi yang paling hebat di sini ialah berpusatkan pembelajaran itu sendiri, di mana ada involvement antara murid dengan guru. Dalam proses PDP kita itu, kita pergi mari dengan murid, maksudnya itu lebih baik. Okey, di sini slide seterusnya ialah tentang pedagogi merujuk kepada usaha untuk mempelbagaikan metodologi berdasarkan keperluan murid dan lingkungannya. Kedua, dia menyebut pedagogi terbeza merujuk kepada kerangka pedagogi yang mudah lentur untuk membolehkan murid belajar berdasarkan potensi dan persekitaran mereka. Jadi di sini ada 2 perkara yang sangat ditekankan, Jadi kepada usaha kita dari pihak guru sendiri, dan daripada pihak murid tu memerlukan kita ni sebagai ada adjustment, ada flexibility, ada kelenturan. Jika kita dah menggariskan PDP kita begini pada hari itu, tetapi bila sampai masa tak jadi, mungkin di situ kita perlu ada adjustment diri kita, kelenturan di mana-mana. Itu dimaksudkan dengan kelenturan. Okey, dalam pendapat lain juga, pedagogi terbeza adalah bidang kajian yang berusaha untuk memenuhi keperluan pembelajaran murid kerana wujudnya pelbagai individu dalam bilik darjah, kepelbagaian budaya, persekitaran pembelajaran, kepelbagaian keupayaan kognitif, dan perbezaan kesediaan dalam motivasi untuk belajar. Di sini maksudnya cikgu sendirilah, cikgu faham kan, dalam satu-satu kelas tu murid kita ni memang berbeza. Mentaliti dia berbeza, perangai dia berbeza, minat dia berbeza, dia datang dari background yang berbeza. Jadi kita sebagai guru tu have to be smart, sangat bijak untuk memilih satu-satu kaedah
untuk memilih satu-satu cara untuk membolehkan murid kita faham. Iyalah kan, saya percaya bahawa cikgu-cikgu kita memang tahu tu sebenarnya, sebabnya kita memang ada satu cara yang berbeza kalau kita nak mengajar murid-murid bijak kan. Dan kita ada juga perkara yang berbeza jika ada murid-murid yang lemah. Dan dalam soal ini pengalaman kita sebagai guru itu adalah sangat perlu dan kesediaan kita, mentaliti kita, kepekaan kita kepada murid tu memang sangat diperlukan. Di sini adalah merupakan perkongsian pengajaran terbeza menurut Carroll and Tomlinson Menurut dia pembelajaran terbeza ni ialah proses memastikan apa yang pelajar belajar dan bagaimana pelajar menunjukkan apa yang dipelajari selaras dengan tahap kesediaan murid. Maksudnya cikgu, yang ini kita tengok pula dari segi kesediaan murid dia, minat dia, cara belajar dia. Jadi kita ambil itu sebagai faktor untuk kita menggariskan apa yang nak kita ajar kepada mereka. Dalam kursus baru ni juga kita juga ada dua faktor mengapa ia terbeza, sama ada dia faktor luaran ataupun faktor dalaman. Faktor luaran ni dia fokuskan kepada jenis-jenis sekolah. Kalau jenis orang asli tu macam mana pengajaran dia, kalau murid sekolah kurang murid tu macam mana pula kita nak ngajar. Kalau sekolah agama pula lagu mana, dia punya silibus pun berbeza kan. Jadi sekolah asrama penuh lain, maklumlah budak-budak terkumpul bijak-bijak, tentulah lain cara dia. Sekolah berprestasi tinggi, sekolah jenis kebangsaan, kelas palihan, itu dari kategori dari segi KPM. Manakala dari faktor perbezaan murid ni, dari faktor dalaman ni, kita fokus kepada perbezaan murid dalam satu kelas tu. Macam mana kepelbagaian dari aspek apa, pelbagaian dari segi pengajaran dan sebagainya lah, dan faktor luaran dalaman sekolah tu maksudnya. Okey, jadi yang saya rasa ini telah diperincikan. Mungkin kita akan go through sedikit macam mana latar belakang pendidikan murid tu. Lepas tu macam mana kita nak pedagogi terbeza tu, kita nak bersedia dengan daripada beberapa aspek seperti yang dipaparkan di dalam skrin ada 8 perkara yang kita perlu ambil berat untuk memfokuskan bagaimana kita nak menterjemahkan PDP kita. Satu dari segi latar belakang pendidikan murid tu sendiri. Kadang-kadang dia tak ada akses kepada internet, dia tak ada buku-buku rujukan dan sebagainya. Kita lihat dari segi itulah. Lepas tu kita tengok pula murid ni dia mempunyai kecerdasan pelbagai. Kalau kita lihat dari next slide ni, kita akan lihat bagaimana kecerdasan pelbagai itu dikupaskan. Okey, lepas itu kita lihat kepada latar belakang budaya. Kita ni duduk kat Malaysia banyak bangsa. Jadi latar belakang orang ni berbeza, latar belakang nak ngajar orang-orang di estate tu berbeza. Jadi nak kelompok dengan sini pun berbeza. Jadi yang lain, yang keempatnya ialah profil murid. Profil murid tu latar belakang murid tu sendirilah kan. Datang dari keluarga yang macam mana, masalah dia dan sebagainya lah. Okey, keupayaan berbahasa. Keupayaan berbahasa ni pun ada juga. Kadang-kadang kita di SK ada masyarakat yang bukan Malay kan. Mungkin dia keupayaan dia untuk menyerap bahasa, dan kadang-kadang kita tak cakap juga kepada bahasa lain. Antara kita sama-sama Melayu ni pun ada juga masalah dalam berbahasa. Okey, sebab ni fokus dia adalah kepada bahasa Melayu kan. Jadi adalah keupayaan berbahasa itu. Begitu juga kadang-kadang sekarang kita dalam dual language kan. Ada pelajaran bahasa Inggeris kan. Dan dalam pelajaran bahasa Inggeris kalau matematik dalam bahasa Inggeris, kalau tak faham bahasa Inggeris macam mana? Gitulah keupayaan berbahasa murid tu sendiri.
Selain pada itu ialah gaya pembelajaran. Gaya pembelajaran murid tu, dia suka nulis ke, dia suka dengar saja ke, dia suka nyanyi ke, dia suka sebagainya. Okey, minat dan tempoh memberi perhatian juga perlu. Sebab murid ni kalau murid kecil kan cikgu, faham je lah setakat mana dia boleh fokus kan. 5 ke 10 minit ke. Dan keperluan-keperluan lain yang berbeza lah. Jadi segala aspek ini kita perlu fikirkan dan menterjemahkan untuk kita jadikan PDP kita tu adalah satu PDP pedagogi yang mempunyai pedagogi terbeza. Okey, next ini adalah tadilah yang kita sebut tentang kepelbagaian murid tu ya, dari segi minat dia kecerdasan muzik, sama ada dia tu seorang yang naturalist ya. Naturalist ni orang yang minat kepada alam sekitar ya, sama ada orang tu dia hebat dari segi berbahasa ya, ataupun dia tu memang tak boleh berkecek bercakap. Okey, dari segi kinestetik ni dari segi hebatnya pergerakan visual ruang orang yang ada interpersonal, ada murid-murid kita ni yang interpersonal yang hanya senyap tapi dia boleh sebenarnya. Jadi begitulah benda-benda perkara begini ni kita perlu ambil tahu juga. Okey, pedagogi terbeza dalam pembangunan profesional adalah menyediakan peluang kepada murid ke arah pembelajaran bermakna lah ya. Jadi kita kupas panjang-panjang tadi sebenarnya supaya murid tu belajar sesuatu, belajar dengan memahami, boleh apa yang dipelajari hari itu. Itu maksud dia. Okey, ini adalah satu lagi ya. Maksud pembelajaran bermakna merujuk kepada konsep bahawa ilmu yang dipelajari dan difahami sepenuhnya oleh individu yang mengetahui bahawa faktor tersebut berkait dengan faktor yang disimpan di dalam memori supaya aspirasi murid menjadi murid dapat dicapai. Maksudnya gitulah ya. Apa yang kita pelajari, kita ajar tu kita nak murid dapat. Di sini siapa yang terlibat dalam pedagogi terbeza ni ya? Sebenarnya kita dalam satu sekolah semualah, bermula daripada pemimpin sekolah, pemimpin pertengahan, middle leader dia kan, guru-guru, bukan saja guru bahasa lah, sebenarnya semua guru di sekolah termasuk juga ibu bapa, keluarga dan komuniti mesti memberi sokongan penuh lah Jadi bila pedagogi terbeza perlu dilaksanakan, di mana jadi 3 perkara. Dia sebenarnya pedagogi ni boleh dilaksanakan di mana-mana waktu PDP rasmi pun boleh, di luar waktu PDP pun boleh waktu mata pelajaran lain pun boleh kita lebih fleksibel, lebih luntur. Okey, rasanya ini adalah merupakan slide pertama yang saya kongsikan bersama cikgu-cikgu dan saya mengucapkan terima kasih lah kepada kesudian untuk mendengar, dan yang paling penting kita bersedia untuk menggerakkan PDP pedagogi terbeza ini bersama-sama. InsyaAllah kita bersama lagi dalam slide kedua pada sesi yang akan datang.